teori pembahagian otak, split brain theory. Sebelum tu tentang otak, Dr. Richard Westphal, seorang penyelidik, pernah mengatakan bahawa otak manusia boleh menyimpan seluruh maklumat di seluruh dunia. Maksudnya satu perpustakaan di seluruh dunia, maklumat yang diperoleh di situ boleh disimpan dalam otak. Itu yang dikatakan oleh Richard Westphal. Dan Edward D. Buno pula pernah menyatakan bahawa otak manusia mempunyai persepsi, manakala komputer pula hanya memiliki kecerdikan. Jadi beza di antara kita dengan komputer ialah persepsi. Jadi persepsi itulah yang menyebabkan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itulah yang menyebabkan kita ni mahir dan pandai. Kita mencipta komputer dan bukan komputer mencipta kita. Jadi kita terus kepada teori pembahagian otak. Okey. Menurut Roger Sperry, otak manusia boleh dibahagikan kepada dua bahagian mengikut fungsian, iaitu hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Hemisfera kiri terlibat dalam proses pemahaman bahasa meliputi pertuturan, pendengaran, pembacaan dan penulisan. Ia dikhususkan bagi urutan pemahaman temporal, iaitu memproseskan sebarang rangsangan yang diterima pada jangka waktu yang berlainan. Hemisfera kanan pula lebih mengkhususkan kepada fungsi-fungsi pembentukan imej, irama, menilai pada keseluruhan emosi dan pemikiran kreatif. Apakah perkaitan di antara teori split brain theory dengan pengajaran kemahiran berfikir? Fungsi otak dan berkaitan dengan kemahiran berfikir kita boleh melihat secara hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Jadi hemisfera kiri dia menjalankan fungsi sebagai logikal, analisis, ketepatan rasional dan membuat penilaian. Manakala hemisfera kanan nilai estetik, perasaan, kreativiti, mencipta pola, membuat penyelesaian. Kalau kita melihat dan secara khusus hemisfera kiri dan kanan, semua fungsi-fungsi ini adalah berkaitan dengan kemahiran berfikir. Ada kalanya adalah kemahiran berfikir beraras tinggi. Sebagai tambahannya, hemisfera kiri juga bertindak seperti tadi kita dah jelaskan, iaitu melihat satu bahagian, manakala hemisfera kanan pula dia melihat kepada ringkasnya hemisfera kiri dia lebih kepada kritis dan hemisfera kanan lebih kepada kreatif. Jadi hemisfera kiri bertindak sebagai pemikiran rasional dan terlibat dalam membuat penilaian, manakala hemisfera kanan mencipta pola dan membuat penyelesaian masalah. Jadi untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, kita perlu melatih pelajar yang sanggup berfikir secara kritis dan kreatif. Menggunakan kaedah teknik mengajar pembahasan, berbincangan dan penyelesaian masalah serta strategi penyebatian untuk mengembangkan secara seimbang kedua-dua bidang kemahiran berfikir itu kritis dan kreatif. Saya beri satu contoh. Katakan kita mengajar sains di sekolah rendah, kebanyakan intisari atau isi kandungan sainsnya adalah lebih kepada hemisfera kiri. Contohnya kita nak mengajar bunyi binatang. Apa kata di akhir pengajaran kita selipkan dengan lagu. Contohnya macam Old MacDonald Had a Farm. Macam Old MacDonald Had a Farm. Iya, oh. Jadi itu akan lebih kepada hemisfera kanan. Jadi di situ dalam pengajaran sains itu kita akan membuat satu penyebatian yang hubungan di antara hemisfera kiri dan hemisfera kanan, iaitu isi kandungannya hemisfera kiri dan lagunya pula hemisfera kanan. Bila digabungkan, murid itu akan lebih memahami isi kandungan pelajaran kita. Seterusnya kita pergi kepada kepintaran emosi. Sebenarnya istilah kepintaran emosi ini dicipta oleh Peter Salovey daripada University of LA dan John Mayer daripada University of New Hampshire pada 1990-an. Kepintaran emosi ini sebenarnya berasal daripada konsep kepintaran sosial yang diutarakan oleh D.L. Thorndike. Jadi menurut Peter Salovey terdapat 5 domain asas dalam kepintaran emosi, iaitu kesedaran mengenai perasaan diri sendiri, mengendalikan emosi untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan seharian, empati yang berada di sekeliling kita. Yang keempat, kemahiran sosial, iaitu mempunyai perubahan manusia yang baik serta berupaya meyakinkan atau memimpin orang lain. Motivasi sendiri. Perkaitan
berkaitan kepintaran emosi dan pengajaran kemahiran berasas tinggi. Sebenarnya kita perlu memahami bahawa kesihatan emosi adalah asas kepada pembelajaran efektif. Pelajar perlu memahami bagaimana untuk belajar. Untuk itu mereka perlu mempunyai sikap yakin, ingin tahu, kesanggupan, kawal diri, perhubungan, kebolehan berkomunikasi, keupayaan untuk bekerjasama. Jadi apakah benda ini berkaitan dengan kemahiran berfikir? Kalau cuba tengok, yakin dan ingin tahu. Yakin dan ingin tahu ini merupakan satu bahagian, boleh dikatakan satu bahagian segmen yang memerlukan untuk menghadapi cabaran baru. Jadi sesiapa yang yakin dan ingin tahu, dia boleh menghadapi cabaran baru. Tak kira lah cabaran itu apa, tapi dia boleh menghadapi cabaran tahu tanpa bimbang. Kalau bagi pelajar harus diajar mempertingkatkan keyakinan diri, kemahiran interpersonal dan keupayaan menangani tekanan dan memupuk nilai kesedaran diri. Sekiranya elemen-elemen ini diberikan, maka pengajaran kemahiran berfikir berlaku secara sama ada langsung atau tidak langsung.